Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa memberi kepada kita kekuatan, inayah serta taufik agar kita dapat meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-Nya yang taat dan patuh kepada segala perintahnya. Dan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak membawa beban yang akan menjadi bencana kepada kita apabila berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita sambung kelas kita ke surat 56 melalui kitab Ad-Da' wad-Dawa. Kita masih lagi pada bab antara hukuman dosa dan kemaksiatan, mana akibat daripada perlakuan dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumkan dalam kehidupan kita. Kita minta berlindunglah. Cuma kita mengkaji dan mempelajari benar-benar ni agar kalaulah ditakdirkan, ditimpakan kepada kita benda-benda yang macam ni, ketahuilah sesungguhnya kita memang telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka cepat-cepatlah kita memohon keampunan sebelum nyawa kita berada di halqum. Di antara hukuman dari dosa-dosa adalah banyak dah disebut, antaranya lagi ialah bahawa dosa itu, dosa yang dilakukan oleh seseorang itu melenyapkan nikmat-nikmat, menyebabkan orang yang buat dosa, orang yang buat
maksiat, terhalang daripada dia untuk mendapat nikmat Allah. Sebab sedangkan nikmat Allah Ta'ala itu sangat luas, rahmat dan nikmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Tetapi seseorang yang melakukan dosa dan maksiat akan terhalang. Mungkin dia dapat nikmat itu, dia dapat kesenangan, dia dapat kemewahan, tetapi dia tidak pernah merasa puas, dia tidak merasa senang, walaupun dia sebenarnya senang, walaupun dia kaya, walaupun dia banyak harta, walaupun dia memiliki kesihatan yang sempurna, tapi dia tak berpuas hati. Dan memang itu adalah naluri sesetengah insan. Allah kata, alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Kamu sentiasa dilalaikan oleh perasaan tamak, haloba, nak dapatkan benda yang banyak, tak pernah puas hati. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu menziarahi kubur. Maknanya sehinggalah kamu mati masuk dalam kubur, cukup belaka. Ataupun kalau kita ziarah kubur, kubur itu mendatangkan keinsafan kepada kita, mungkin kita rasa puas hati dengan apa yang ada pada kita. Dan menurunkan azab Allah. Selain daripada menghalang seseorang itu, seorang yang melakukan maksiat dan dosa itu, selain daripada dosa dan maksiat dia menghalang dia dapat nikmat Allah, ataupun merasa puas dengan nikmat Allah, ataupun merasa cukup dengan nikmat Allah, dia juga dosa-dosa dan maksiat itu boleh menyebabkan turunnya azab, siksa, bencana, bala, ujian dan sebagainya kepada makhluk tersebut. Sebab itulah apabila kita ditimpa sebarang musibah, maka cepat-cepatlah bertaubat. Sehingga dalam satu hadis ada Nabi SAW menyebut, hadis yang sahih, contohnya orang yang ditimpa musibah sakit, Nabi SAW suruh kita bersedekah. Dawu mardakum bis sadaqat, ubatilah pesakit kamu, ataupun ubatilah musibah sakit kamu itu dengan bersedekah. Bila kita sakit, demam ke apalah, mana kita perbanyakkan bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu boleh melenyapkan dosa kita, di samping kita beristighfar. Jangan merungut bila kita sakit ataupun ditimpa musibah. Kita perbanyakkanlah bertaubat, banyakkanlah memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, di samping kita melakukan amal kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan ayat ini sebenarnya dia bermula daripada sebelum tu lagi. Ayat ni ayat 30. Sebelum tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezekinya kepada hamba dia, sudah tentu mereka akan melampau. Tidak? Maknanya kita ni kalau kita dapat nikmat yang terlalu banyak, senang, mewah, kita akan jadi melampau. Kata Allah dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana layatgha, kalla innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu akan jadi melampau. Bila tu? Ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna, apabila dia rasa dia sudah tak memerlukan orang lain. Kan? Macam anak-anak kita waktu kecil-kecil itu, dia bergantung di kita, nak hak nu, nak hak ni. Kadang-kadang kita pasal lemah, hampirlah main kot lain sama. Kan? Duduk berketeker di kita, nak buat kerja apa pun tak boleh. Kan? Kita pasal lemah. Tapi bila dia besar, dia boleh cari makan, dia ada kerja, nak balik tengok kita pun tak mau dah. Kan? Raya dia duduk susun alasan, aku nak abang apa ke pak aku ni tak boleh balik. Nak alasan apa kan?
dia dah mula jauh kepada kita dah. Pasal apa? Ar-ra'ahu staghna. Dia dah rasa dia kaya, dia dah rasa dia tak memerlukan kita. Macam tu juga manusia. Maka sebab itulah kadang-kadang Allah menguji kita untuk apa? Untuk mengembalikan kita kepada realiti kita yang asal. Realiti kita kepada asal bahawa kita memerlukan Allah. Betul Allah kata dalam surah Asy-Syura ni ayat 27 sebelum datang ayat 30 ni, Allah kata walau basatallahu rizqa li-ibadihi la baghaw fil ard. Kalaulah Allah Taala beri kepada manusia itu rezeki yang melimpah-limpah, sudah tentu mereka akan baghaw, mereka akan melampau. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah Taala bagi kepada kita ikut kadar kita. Macam kita kalau kita buat benang ke, buat tanaman ke, kita menega ke, kita dapat benda yang banyak. Sebenarnya yang banyak itu bukan hak kita semua. Sebab itu Allah fardukan kepada kita apa? Zakat, untuk membersihkan hak orang lain yang ada dalam kita. Kita tak boleh ambil hak orang lain. Kan? Tak boleh ambil hak orang lain. Allah Taala beri benda tu kepada orang lain tapi melalui kita. Jadi menjadi kewajipan kepada kita lah membersihkan benda tu. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah Taala beri kepada kita, turunkan kepada kita rezeki itu ikut kehendak dia dengan kadar yang tentu. Innahu biibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Taala itu terhadap hamba-Nya amat-amat mengetahui, lagi amat-amat melihat. Allah tahu perangai kita. Tak boleh bagi banyak sangat. Kalau bagi 10 dia nak 50, bagi 50 dia nak 100, bagi 100 dia nak 1000, bagi 1000 dia nak 10,000. Kan? Bagi 10,000 dia nak 50,000. Tak pernah cukup. Kan? Allahu Akbar. Dia tak berjaya, Allah bagi berjaya. Bila berjaya, kan? Dia kufur pula nikmat ni tu. Kemudian Allah kata wallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Allah Taala lah yang telah menurunkan hujan selepas daripada manusia itu seolah-olah dah putus asa kerana kemarau yang panjang. Wa yanshuru rahmatah, dan Allah Taala menurunkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid. Allah Taala itu pembela dan juga Allah Taala itu maha mulia. Allah beri kepada kita dengan pemberian yang tidak dapat kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu menghitungnya. Wa min ayati khalqus samawati wal ard. Dan di antara bukti-bukti kekuasaan, kehebatan Allah ialah Allah menciptakan langit, bumi, wa bassa fihi ma min dabbah, dan Allah Taala bagi jadi banyak atas muka bumi ini segala jenis ternakan, segala jenis binatang. Banyak sangat. Sehingga kadang-kadang orang kita tak percaya. Bila mari musim korban tu, dia kata banyaknya lembu. Mari di mana kan? Padahal kawasan kita bukan ada lembu tahu mana banyak kan? Banyak sangat. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Ketahuilah bahawa Allah Taala kalau dia nak himpun, dia boleh. Dia nak himpun semua kita ni sekaligus boleh. Kemudian barulah mari ayat yang ke-30 ni Allah kata ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu semua adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Maknanya kalau kita sakit ke, jatuh gerek ke, jatuh mutu ke, aksiden, jangan nak menyalahkan orang lain. Sebenarnya kita. Kadang-kadang mungkin kita bawa kereta orang mari belah kita. Betul tak? Kita tak belah orang pun, tapi orang belah kita. Tu pun kita tak boleh menyalahkan orang. Kan? Kita tak belah dia, tapi kita ada salah dengan Allah Taala. Lalai ke ataupun ralik ke mana-mana, adalah dosa kita. Kan? Kalau kita menyalahkan orang lain, dan dia pun tak pelik sangat dia nak pergi belah orang. Kan? Dia nak cari pasal apa? Kan? Sebab itulah orang mukmin bila berlaku apa-apa dia kata apa? Inna lillah. Kita qaddar Allah. Itu semua adalah ketetapan daripada Allah. Ma syaa fa'al. Apa benda yang dia nak, dia
dia akan buat. Allah Ta'ala akan buat benda yang dia nak. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kalian. No? Allah Ta'ala tahu kadang-kadang kita tersasul, kadang-kadang kita teralik, terlalai. Tapi kalau kita mohon keampunan daripada Allah, Allah akan ampunkan kesalahan kita. Dan Allah tak peduli. Ya ibadi law balaghat dhunubaka anana as-sama' istaghfarta li ghafartu laka wa la ubali. Dalam hadis qudsi Nabi SAW menegaskan, Allah berfirman, wahai hamba aku, jika sekiranya dosa kamu memuncak langit, banyak sangat dosa kamu sehingga tinggi melangit, istaghfarta li ghafartu laka wa la ubali, kamu memohon keampunan daripada aku akan ampunkan dosa kamu dan aku tidak menghiraukannya. Tapi itulah kita kerah bedai, tak mau nak mohon keampunan daripada Allah. Duk puasa kata kita ni tak ada dosa apa, padahal hari-hari buat dosa. Hari-hari buat dosa, tapi duk puasa tak ada dosa. Itu masalah kita lah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dzalika bi anna Allah. Jadi Allah Taala sebut dalam ayat 30 tadi ni surah Syura, Allah Taala tak akan timpakan musibah melainkan punca daripada kita. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Telah berlaku, telah jadi berbagai-bagai kerosakan di atas muka bumi dan di langit dan di dalam laut, bima kasabat aydin nas. Ianya berlaku adalah kerana hasil perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'da ma 'amilu, supaya Allah Ta'ala rasakan kepada mereka, yakni Allah Ta'ala timpakan musibah itu supaya mereka merasai hasil daripada apa yang mereka buat. Mana kita buat, kita rasalah. Kesalahan yang kita buat, kita rasalah. Mungkin kita tak buat, orang lain buat, kita tak halang orang, tak larang orang, tak cegah kemungkaran yang dibuat oleh orang lain. Maknanya kerana kita tak menghalang kemungkaran tu, kita pun kena juga musibah tu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu, yakni siksaan itu yang dikenakan kepada manusia adalah kerana sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum hinggalah kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Mana? Kalau kita nak supaya kita sentiasa dalam keadaan okey, tak ada masalah apa, maknanya kita ubahlah daripada tak elok kepada elok. Kita tengok sunnah yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Contohnya, Nabi ni kalau cara bila dia solat istisqa, semalam solat apa nama, minta hujan kan. Kalau kemarau panjang, sahabat pergi mengadu pada dia, minta kemarau panjang, mati habis pokok-pokok kayu, ternakan pun mati habis. Hai Rasulullah, doalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Maka Nabi himpunkan semua makhluk, manusia, binatang dan sebagainya, himpun, Nabi solat istisqa. Bila Nabi baca khutbah, sudah baca khutbah, Nabi akan pusing selendang dia. Selendang yang ada di atas bahu dia tu, dari pihak yang kanan duduk belah kiri, belah kiri, belah kanan. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala ubah. Simbolik kepada apa? Kita pun macam tu juga. Kalau kita nak supaya Allah Ta'ala ni kesian kepada kita, kita berubahlah. Nah, kita berubahlah. Ya kan? Bila kita berubah, kita tengoklah kok mana. Tapi berubah tu berubah kepada yang baik lah, bukan berubah kepada yang tidak baik. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin illa kafarallahu anhu biha min khatayahu hatta syaukata yashishakuha. Mana tidaklah Allah Subhanahu tidaklah menimpa ke atas seorang mukmin itu daripada musibah
daripada kesukaran, daripada kesedihan, daripada kebimbangan, daripada kesakitan dan sebagainya musibah, illa kaffarallahu anhu biha min khatayahu, kecualilah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dengan musibah itu segala dosanya. Sebab itulah apabila kita ditimpa musibah, sakit, susah ke apakah, kita jangan merungut. Kenapa? Di sebalik musibah itu Allah Ta'ala nak beri keampunan kepada kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia ziarah orang sakit, dia kata apa? La ba'sa tuhurun insya-Allah. Bila dia ziarah orang sakit, dia kata la ba'sa tuhurun insya-Allah. Tak apa, sabak, bersih insya-Allah. Apa makna dia? Maknanya Allah nak membersihkan dosa dan juga kesalahan kamu. Tapi kalau cara duduk riuh, duduk orang kata apa, duduk merungut, kan? Duduk merungut, mana kita seolah-olah tak reda lah dengan musibah yang menimpa kita. Padahal punca musibah tu kena kepada kita apa siapa? Kita sendiri. Takkan kita nak kata Allah buat zalim kepada kita? Kan? Allah tak buat zalim kepada kita. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza kasrat dhunubal 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha ibtalahu Allah taala bil huzni liyukaffiraha. Ini pun satu rahsia juga Nabi beritahu. Nabi kata, apabila banyak sangat dosa seseorang hamba dan tak ada benda yang boleh menghapuskan dosa dia buat dosa banyak sangat, kan? Dan dia pun tak ada buat benda yang boleh menghapuskan dosa tu. Sedekah pun tak mau, kan? Buat kebajikan pun tak mau, tak ada alasan nak dihapuskan dosanya. Ibtalahu Allahu bil huzni, maka Allah Ta'ala akan mengujinya dengan orang kata dengan kesedihan. Allah Ta'ala ujikan dia dengan kesugulan. Dia berasa sedih, dia duduk menengung, kan? Apa tujuan dia? Liyukaffiraha, supaya dihapuskan dosanya. Maknanya nak abang kata rahmat Allah ni sangat luas. Hamba aku ni berasa menyegan, nak minta ampun ku malah lah ni, ku kesian ke dia, ku bagi rasa sedih, rasa susah, rasa serabut, kan? Supaya apa? Akhirnya diampunkan dosa. Dia orang mukmin lah, bagi orang mukmin lah. Dan realitinya sebenarnya apa yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita daripada musibah, daripada bala, sakit, demam, kurang makanan, kurang tumbuh-tumbuhan, kurang jadi tanaman kita, hasil buah pun tak apa jadi, hakikatnya bukanlah besar sangat nak banding dengan seksa di akhirat. Sebab itu dalam satu ayat dalam surah Fatir, Allah menegaskan, dalam surah Fatir ayat 45, Allah kata, walau ya'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Cuba tuan-tuan dengar elok. Ni Allah Ta'ala habaq kat kita siap-siap. Surah Fatir ayat 45. Allah kata walau ya'akhidallahu an-nasa bima kasabu. Kalau Allah nak ambil kira segala perbuatan manusia yang diperbuat atas muka bumi ni, salah kita. Kalau Allah nak ambil kira lah kesalahan kita tu, menyegan semayang, tutup aurat tak mau, mengumpat ke orang. Hak hobi kita tu lah, hak kita duk rajin buat tu kan. Semayang pun menyegan, kan? Duk buat maksiat dia banyak. Kalau Allah ambil kira sungguh-sungguh, walau ya'akhidullahu an-nas bima kasabu, kalau Allah ambil kira sungguh segala perbuatan, segala kelakuan manusia yang dia buat, ma taraka ala dhahriha min dabah, Allah Ta'ala tak tinggal sikit pun daripada binatang yang melata. Tak ada lemur lah, tak ada daging lah nak makan.
Ikan pun tak ada dah. Makan nasi saja silap-silap, beras pun tak ada dah. Kalau Allah nak ambil kira sungguh lah. Kalau Allah berkira dengan kesalahan kita tu, kita ingat ke dia? Tak. Dia hidup ingat ke kita? Kalau dia ambil kira sungguh, kambing tak ada, lembu tak ada, daging tak ada, apa orang panggil apa, paprozan tak ada, kan? Telur ayam tak ada sikit bergaduh dah, kan? Telur ayam tak ada bergaduh dah. Awak menu kita boleh makan tu telur ayam saja, ya kan? Kan? Daging tak ada bergaduh awak daging, yalah kita boleh makan. Orang tua dulu makan ubi kayu boleh duk pucuk-pucuk kayu, kan? Tak ada sangat api tu dekat tasuh. Pi ajak saya, tak apa abang ustaz, tak ada apa nak makan. Jom kita bawa je lah, pergi menyala dalam tasuh tu boleh, tak ada masalah. Tapi perangai kita ni suka mengeluh kan. Allah kata sini, kalau Allah ambil kira dengan kelakuan kita, dengan perangai kita atas muka bumi ni, Allah kata dia tak akan tinggal mataraka ala dhariha min dabbah. Allah tak akan tinggal sedikit pun binatang yang melata. Tak ada. Apa ke ketam, apa ke udang, tak ada dah benda makan. Walakin yuakhiruhum, tapi Allah Ta'ala tangguh. Allah Ta'ala tak ambil kira. Dan kalau Allah tangguh pun, kan? Bukan kata dia tangguh, dia tak padam tak, salah silap kita tu. Kalau kita 1/3 kita istighfar, Allah ampun dosa. Tiap-tiap kali Jumaat Tok Khotib duk pesan, duk baca hadis, kan? Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at. Kita duk lena Tok Khotib kata apa tak tahu, kan? Nak habis tu, yang kita tahunya kalau Tok Khotib baca hadis tu, nak habis tu khutbah tu, kita kira hak tu ya. Apa dia kata dalam hadis tu? Nabi SAW sebut kata, siapa yang selawat ke atasku sekali, man salla alayya wahidatan, siapa yang selawat ke atasku sekali, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, paling kedekut pun tak parah. Kalau tidak pun yang sempurnanya salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat tu, itu yang sempurna. Salla alayya wahid, siapa yang selawat ke atasku sekali saja, sallallahu alaihi ashra, Allah bagi rahmat kepadanya 10 kali. Wa hatta anhu 10 khati'at, dan Allah Ta'ala akan padamkan daripadanya 10 kesalahan. Ada kita tak buat? Bukan kata paling lekeh, paling kedekut hari Jumaat sudahlah. Tak. Mari berkat Tok Khotib nak naik atas mimbar dah. Kita tak boleh piawai kan? Kan? Piawai kena duduk depan. Saya tak tahu kita mari duduk depan tu boleh banyak pahala kan? Allahu akbar. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah Ta'ala tangguhkan mereka itu kepada masa-masa yang dia sendiri tetapkan. Dia tak abang kata tangguh 10 tahun ke, tangguh 20 tahun. Nak 20 tahun apa? Kalau terang Pak Haji Hasan kita tu pasal tak 10 tahun dah. Ada 10 tahun lagi boleh tengok. Dah pasal. Dengan tak tahu. Dia lah ni dia bukan kira muda tu. Dengan dia ikut semacam walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah Ta'ala tangguh kepada masa yang dia sendiri tentukan. Nampak tak? Jadi jangan duk tangguh. Jangan duk tangguh taubat. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana biibadihi basira. Apabila dah tiba masa dia, Allah Ta'ala tahu sangat kelaku, Allah Ta'ala reti sangat kelaku hamba dia. Ada yang bertobat, ada yang tak ada bertobat, kan? Jadi kita masing-masing duk minta lah kepada Allah Ta'ala supaya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Minta husnul khatimah, minta lah, tak apalah, tapi kelaku pun kena husnul khatimah juga lah kelaku pun, kan? Kalau sekat duk minta masjid tak mari,
tak jadi. Kan? Jadi ayat ni dalam surah Fatir ayat 45 ni nak abang kita betapa Allah Taala tak ambil kira. Kita yang duk berkira, aku hari ni selawat banyak kali dah, jadi tu. Kan? Kita duk ambil kira. Kan? Aku ni sedekah banyak dah. Kita yang duk ambil kira dengan Allah. Allah tak pernah ambil kira kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim fa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah, tidak mencabut sesuatu nikmat yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah sesuatu ketaatan yang ada pada diri mereka sendiri, yakni kepada maksiat. Maknanya kalau kita, Allah bagi kepada kita nikmat, tak semudah Allah Ta'ala nak rampas balik dah, kan? Kecuali lah kalau cara ada kemaksiatan, dosa-dosa yang kita buat. Bila seseorang itu buat dosa, buat maksiat, Allah akan kefarat kepada dia, tarik nikmat. Ini juga dalil yang menunjukkan bahawa di antara hukuman yang Allah Ta'ala kenakan kepada pelaku dosa dan orang yang buat maksiat, Allah tarik nikmat. Bila orang buat dosa, Allah tarik nikmat. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Tak ada siapa dia boleh tolak. Kalau Allah nak kenakan bala, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Kan? Selain daripada dia tak ada siapa dia boleh lindung. Siapa sangka kan, minta maaf cakap kan, kita baru lepas ya, kan? Siapa sangka habis cuci tinggal satu tu pun tak ada. Sapu cerah 15 satu pun tak ada, kosong. Kan? 14 boleh kat PN, satu boleh kat PH, tak silap saya. Hak tu tak ada langsung, hak duk merintah lama tu. Siapa sangka benda ni? Khutbah pun kita baca, qulillahumma malikal mul tu'til mulka man tasha. No comment lah. Nama ambil peringatan kepada kita semua. Begitu juga kita duk sihat elok. Kita duk ingat kita sihat ni tak mati ke? Berapa ramai dah orang yang tengah duk sihat elok mati. Tak bisa dengar orang main badminton, orang sihat tak kira, mati di gelanggang badminton. Orang main bola, mati di padang bola. Orang duk naik gerek tu, duk kayuh gerek kan, mati tengah kayuh gerek. Bukan kata aksiden tu tak, nyawa tak lepas, berhenti tepi, habis kutu ya. Kan? Kalau kita duk rajin mari masjid, matilah masjid, lega lah. Jangan mati curi tabung masjid, sudah lah. Mari masjid juga. Kan? Mari masjid juga. Mari pasal apa? Mari nak pulas skru, nak curi kipas angin. Tak jadi juga lah. Kan? Allahu Akbar. Kita tengok syair ni. Sungguh bagus ucapan seorang penyair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilul ni'am wa hutha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta fa dhulmul ibadi shadidul wakhm wa safir biqalbika bainal wara litabsura athara man qad zalam fatilka masakinuhum ba'dahum syuhudun 'alaihim wala tattahim wa ma kana syai'un 'alaihim adar min al-zulmi wa huwa alladhi qad qasam fakam taraku min jinanin wa min qusurin wa ukhra 'alaihim atum sallu bil jahimi wa salu bil jahimi wa fatan na'im wa kana alladhi nalahum kal hulum. Allahu akbar. Bila kamu berada dalam satu nikmat, maka jagalah ia. Kita lah ni, Allah bagi nikmat kita, boleh mari masjid, bagi kekuatan, tunggu orang mengajak.
Bukan semua orang dapat, tuan. Tak ada semua orang dapat. Ada orang dia lebih seronok lagi duduk di kedai kopi, pang boleh kat dia sampai pukul 1 tak sedap. Tapi kita Allah bagi kekuatan bagi kita, gagahlah aku cemuh dia tu rajin meletak. Dia kalau dia tak kata kat orang, tapi kalau dia kata pedih, gagahlah tunggu juga. Gagah tunggu juga. Biar pi. Dengan alhamdulillah Allah bagi kekuatan kepada kita. Jagalah elok. Tetapi bila kamu berada dalam suatu nikmat, maka jagalah ia. Mengaji ni satu nikmat, tak semua orang dapat. Bahkan para salafus salih, dia kata apabila kamu melintasi di taman-taman syurga, berhenti. Ni taman syurga ni. Bila kamu lalu di tempat mana ada orang duduk mengaji, berhenti, masuk pergi dengar. Masuk pergi dengar. Kenapa? Dia adalah taman syurga. Malaikat duk payung, Allah Ta'ala turun rahmat, Allah Ta'ala sebut nama-nama kita ni. Tapi berapa ramai orang yang boleh tahan, boleh dapat benar. Tak semua orang boleh dapat. Tak semua orang boleh dapat. Kerana sesungguhnya kemaksiatan itu melenyapkan nikmat-nikmat. Jaga elok. Apa maksud dia? Maknanya bila dah Allah bagi kepada kita nikmat, jangan duk buat maksiat, kerana dengan maksiat itu nikmat itu akan ditarik oleh Allah. Gugurkanlah ia dengan mentaati Tuhan pada hamba, para hamba. Maknanya gugurkanlah maksiat, jauhkanlah maksiat itu dengan kita taat kepada Allah. Kerana Tuhan para hamba itu cepat pembalasannya. Dia bayar Allah. Dia bayar cash. Jangan. Jangan duk try lah dengan Allah Ta'ala. Aku buat hari tu tak apa pun nak try buat lain. Jangan. Mungkin kali pertama tu Allah Ta'ala biar pergi kat dia bagi can. Jangan duk cuba kali kedua. Jangan sekali-kali berbuat zalim bagaimanapun kamu mampu. Jaga. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hendaklah kamu jauhi daripada perbuatan zalim, kerana tidak ada dindingan di antara Allah dengan orang yang kamu lakukan kezaliman kepadanya. Dia angkat tangan Allahumma ya sampai kepada kita. Jaga elok. Itu dia kata jangan sekali-kali berbuat zalim bagaimanapun kamu mampu. Kerana kezaliman terhadap hamba-hamba berdampak buruk yang berat. Maknanya dia akan mendatangkan kesan buruk yang sangat berat. Jaga elok. Walaupun kepada binatang. Bukan kata orang, binatang pun jangan kita zalimi. Berjalanlah dengan hatimu di antara manusia. Maknanya bila kita berjumpa dengan orang, bergaul dengan orang, bergaullah seikhlas hati. Nabi SAW kata wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang elok. Mana dengan hati kita yang ikhlas, agar kamu melihat akhir hayat orang-orang yang berbuat zalim. Kamu boleh tengok nanti siapa yang betul, siapa tak betul. Itu rumah-rumah mereka yang telah mereka tinggalkan menjadi saksi-saksi atas keburukan mereka dan tidak usah meragukannya. Tengok orang kaya, orang ni kita tengok. Tapi tak sedap sembanglah hal orang. Kita boleh tengok sendiri, kemudian jadi pengukuran balik kepada diri kita. Dalam hadis Nabi kita, al-mu'min mir'atun li akhihi. Sesungguhnya orang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Cermin bagi saudaranya. Kita tengok apa? Orang cari kekayaan, lelah kali kekayaan tu dia tinggal. Dia masuk dalam kubur bawa kain 2 helai 3 helai saja. Kan? Kalau anak-anak cucu dia kesian ke dia, pakat-pakat berdoa. Kalau tidak, pakat duk hora kata dia tinggal. Duk berebut pula. Aku nak Merc, aku nak BMW. Duk keli. Kan? Allahu Akbar. Benda-benda tu semua berlaku depan mata kita kan. Kita boleh tengok lega. Tidak ada sesuatu yang lebih merugikan mereka daripada kezaliman, dan kezaliman itulah yang membinasakan. Dan benda yang paling zalim sekali pada syirik. Inna syirka la zulmun azim. Jangan sekali-kali melakukan syirik, kerana dia adalah satu kezaliman yang sangat besar. Berapa banyak mereka meninggalkan kebun-kebun, istana-istana dan yang lainnya dalam bentuk benteng-benteng yang tinggi. Mana buatlah tersergam indah tak kira lah, tapi tinggal macam tu ya. Tak boleh bawa masuk dalam kubur pun.
tak boleh jadi bekai pun, hanya megah-megah di atas muka bumi. Yang dapatnya membantu kita pada amal kebajikan kita. No, yatbi'ul janazatu mengikuti jenazah itu tiga ikut jenazah. No, yang ikut kita masuk dalam kubur satu saja amalan kita. Yang dua lagi amal apa nama segala harta dan juga sanak saudara kita semua pakat lari balik tinggal kita. Habis sangat dia bagus pun dia tinggal lah tongkai dua tanda dia tu. Tu tanda tak tahu nak mari kedak tak tahu lah. Kan kadang-kadang lupa gitu ya. Habis sangat dia nak habaq ke orang kita depa ingat kat pak depa beli batu nisan hak 2000 3000 buh tu. Bukan boleh mendatangkan kesan kepada si mati dalam tu pun. Batu nisan tu. Kalau dia pimbik batu di Bukit Keteri tu, batu 2 tepi buh situ pun, tapi jiwa dia bersih dengan pak dia, dengan Allah Taala dia bersih elok, dia berdoa elok, bagus daripada bubuh batu nisan hak mahal tu. Tapi itu dia manusia kita terlalu sangat lebih melihat kepada benda zahir. Kan? Beli bata, beli mozaik piduk. Apa nama buat di keliling kubur kan. Tak tahulah kok ni ada gedak tu, tak ada kot ni. Jangan nak buat benda-benda biru tu, Nabi marah. Binaan atas kubur tu dilarang. Nabi larang. Mereka dibakar dengan api jahim, kenikmatan lenyap. Dan dunia yang mereka raih adalah seperti mimpi. Akhir sekali, segala harta yang mereka duk cari atas dunia jadi bebanan kepada mereka di akhirat. Allah Ta'ala siksa mereka kerana kekayaan yang mereka dapat di atas dunia. Mungkin dia zalimi kawan ni, dia untuk dapatkan harta, dia buat naya kepada kawan ni, dia ambil harta orang tanpa izin dan sebagainya. Kekayaan yang diperolehi dalam bentuk kezaliman, akhir sekali dihumbankan dia ke dalam neraka dengan sebab kekayaan itu. No? Dan segala kemewahan, keseronokan, keindahan yang dia alami di atas dunia ni ibarat mimpi. Kita tidur dalam mimpi, kita sonok tak kira, jaga-jaga tengok. Tilam masam dengan bantai busuk tu lah. Kan? Tu lah yang ada. Tak ada pun keindahan tu. Padahal waktu dalam mimpi tu tak kira lah duduk dalam istana makanan, hidangan sampai serelung. Jaga-jaga tengok, tak ada apa pun. Kan? Kopi basi lah. Itulah realitinya yang ada kepada kita. Jadi muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Ta'ala memelihara kita daripada daripada manusia yang keras hati, jauh daripada rahmat Allah, kerah lidah untuk memohon keampunan, apatah lagi berzikir kepada Allah. Kita minta berlindung. Bahkan sebaliknya kita minta supaya Allah bantu kita dengan kita berdoa apa tiap-tiap kali sembahyang. Nabi pesan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca jangan tinggal. Nabi kata jangan kamu tinggal pada tiap-tiap kali sembahyang membaca apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lain.